apa sasaran dan tujuan mereka, dan adakah objektif-objektif yang diletakkan oleh para mujahidin telah pun berjaya dicapai. Dan kita juga ada OIC, adakah sekadar dia OIC? Bila saya baca mesej tersebut, Imam, saya rasa marah dengan isteri saya. Saya tak benarkan dan haramkan engkau untuk gunakan kenderaan kita pindah ke tempat yang lain. Maksudnya kalau Allah nak bagi menang tanpa kita buat apa-apa pun, Allah boleh bagi menang. Tetapi Allah dia nak uji kita ni, kita buat apa untuk menangkan Palestin tersebut. Ramai orang Palestin terus sebutkan kepada umat Islam secara keseluruhan, tak perlu dah bantu kami ada Allah, cukuplah Allah yang membantu kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang dan selamat menonton Sembang Songkok Tinggi, sembang tak kosong tapi berisi. Dibawakan khas oleh Easy Kurban. Seperti biasa, anda bersama saya Imam, dan kali ini kita kembalikan balik the one and only Abang Abon kita. Bang. Ya, Alhamdulillah. Silakan. Jadi kepada para penonton kita yang setia bersama dengan Sembang Songkok Tinggi, sembang tak kosong tapi berisi. Kali ini kita bawa satu isu rentetan daripada edisi episod khas yang lain. Betul. Edisi khas kita, tentunya apa lagi kalau bukan yang sedang diperkatakan, sedang hangat yang dipersoalkan, dan ramai yang ingin tahu konflik saudara kita di Palestin dan juga Zionis Israel. Tunggu, jangan ke mana-mana. Baik. Okey, kita katakan ini adalah satu episod khas yang mana kami di SST ni bukan hanya kita bincangkan isu berkaitan dengan lokal saja, dan kita bawa juga isu-isu konflik di global. Dan untuk tatapan anda dan juga untuk makluman anda, ini adalah satu episod rentetan daripada peristiwa-peristiwa yang berlaku yang kita katakan sejak 7 Oktober sehinggalah ke hari ini kita katakan masih belum ada tanda-tanda untuk berhenti ataupun tanda-tanda untuk berakhirnya konflik tersebut. Dan orang yang selayaknya untuk bercakap berkaitan dengan konflik ataupun isu Palestin ini tak lain tak bukanlah kita bawakan hari ini. Siapa dia? Dan sebelum itu kita minta pada penonton kita yang setia, kalau dapat kita like, subscribe dan juga kita share bersama dengan rakan-rakan sebarkan, kita, insyaAllah. supaya isu ini kita harap dapat memperjelaskan dan kita dapat berkongsi maklumat mutakhir lah. Betul. Yang antara maklumat yang sahih dan santai. Betul. Dalam isu konflik Palestin dan juga Israel ini yang sedang kita rata-ratalah atas nama Islam, atas nama Muslim, kita ke depan dan mendepani masalah ini dengan sebaik mungkin. Jadi kita war-warkan kepada teman-teman kita. InsyaAllah. Baik, tanpa melengah masa, saya perkenalkan saudara Nadir An-Nuri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih datang ke SST. Dan kita kata ini orang yang selayaknya lah untuk kita nak bawakan isu konflik berkaitan dengan Palestin. Sebab bagi kami lah, ataupun secara peribadi saya, Palestin ni, isu Palestin ni dia seolah-olah hangat-hangat ayam. Bila ada serangan, bila ada berlakunya peperangan, orang akan ingat. Tapi tak lama. Seminggu, dua, ataupun paling lama sebulan lah. Jadi kita nakkan sentiasa perkara ini sentiasa dibakar ataupun diangkat di peringkat global, di peringkat lokal dan juga global. Dalam masa yang sama, kita tak lupakan saudara-saudara kita yang berada di Palestin. Itu yang paling penting. Sebab kalau kita nak cerita pasal isu-isu yang lain pun, mula-mula hashtag apa semua, lama-lama hilang lah sikit. Jadi kita bawakan lagi supaya orang tak lupa. Jadi sebagai permulaan, Tuan Nadir, Saudara Nadir, mungkin boleh kongsikan sedikit berkaitan dengan perkembangan semasa sejak daripada 7 Oktober sehinggalah ke hari ini, yang kita katakan masih belum ada tanda-tanda berhentinya peperangan ataupun serangan tersebut. Jadi apakah perkembangan dia? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi kulli makan wa fi kulli zaman ya rabbal alamin. Pertamanya terima kasih kepada Imam, terima kasih kepada Abang Abon atas jemputan GST ke SST pada hari ini. GST tu apa? Geng Songkok Tinggi jemput ke SST Sembang Songkok Tinggi. Jadi alhamdulillah kita sampai ke sini untuk terus
bercerita tentang Palestin dan kita nak supaya semangat Palestin itu tidak putus, insya-Allah. Dan hari ini kita bercerita tentang apa yang bermula dalam tempoh yang tidak terlalu jauh dengan kita, iaitu apa yang bermula pada 7 Oktober 2023. Dan dalam tempoh sekitar 70 lebih hari pada hari ini, berlakunya serangan yang dimulakan ketika itu oleh para mujahidin menimbulkan bukan sahaja sokongan tetapi persoalan yang banyak, khususnya berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh mujahidin ketika itu, apa sasaran dan tujuan mereka, dan adakah objektif-objektif yang diletakkan oleh para mujahidin telah pun berjaya dicapai. Dan ramai orang bila dia bercerita tentang apa yang bermula pada 7 Oktober, dia tak boleh nak ceritakan apa sebenarnya yang mujahidin buat dan kenapa dia buat tindakan-tindakan tersebut. Jadi hari ini kita bawakan kepada kalian untuk kalian faham, dan bila mana kalian faham, tidak akan timbul lagi tuduhan-tuduhan bahawa mujahidin mereka tidak pandai berperang, tidak pandai berstrategi, tidak tahu apa yang akan berlaku seterusnya, dan persoalan-persoalan ini yang selalu ditimbulkan oleh netizen khususnya. Yang pertama sekali, 7 Oktober itu saya berada di bumi Malaysia, telah meninggalkan bumi Gaza dalam keadaan tidak mengetahui peperangan itu akan bermula. Kita ada di Malaysia sekitar jam 12.30 tengah hari 7 Oktober itu berlakunya serangan yang pertama daripada pihak mujahidin, yang mana ketika itu sekitar jam 6.30 pagi di waktu Gaza, saya dapat mesej WhatsApp yang bertalu-talu daripada rakan-rakan kita yang memaklumkan bahawa mereka dengar khabar ada mujahidin terbang masuk melepasi pagar-pagar pemisah. Mereka ceritakan pagar-pagar pemisah telah pun dibom oleh mujahidin, berjaya masuk ke dalam tanah haram Israel. Mereka ceritakan mereka dengar bunyi roket-roket yang begitu banyak yang dilepaskan daripada Gaza masuk ke dalam tanah haram Israel. Dan semuanya itu menatijahkan kejayaan mujahidin masuk ke dalam tanah haram Israel, menakluk beberapa kawasan yang telah dijajah sekian lama dan bertahan di sana dalam tempoh tertentu sebelum mereka kembali semula ke bumi Gaza. Jadi itu yang pertama, kita kena faham mujahidin dia tak masuk ketika itu untuk menjajah semula kawasan yang telah pun diambil oleh Zionis. Walaupun ketika itu mereka berjaya untuk mendapatkan satu kawasan yang lebih luas daripada Gaza itu sendiri, mereka hanya berbaki 10 km untuk sampai ke Masjid Al-Aqsa ataupun kawasan terbing barat, tetapi mereka tidak bergerak ke arah tujuan itu. Dan persediaan mereka ketika itu bukan untuk mencapai tujuan tersebut, tetapi mereka mempunyai 3 tujuan yang utama untuk mereka laksanakan, dan mereka telah mencapai ketiga-tiganya. Yang pertama sekali ialah untuk mendapatkan tawanan-tawanan perang, prisoners of war. Sebab bila mana mereka berperang dengan Zionis Israel sebelum daripada ini, mereka akan dapatkan tawanan, mereka akan berbincang dengan Zionis Israel untuk berlakunya gencatan senjata. Misalnya pada tahun 2014, 51 hari peperangan, ketika itu yang mengangkat bendera putih ialah Zionis Israel. Mereka minta supaya mujahidin letakkan syarat-syarat supaya gencatan senjata boleh berlaku, dan ketika itu mujahidin letakkan 10 syarat. Antaranya supaya diringankan kepungan ke atas Gaza, antaranya supaya dibenarkan berlaku kegiatan ekonomi melalui pelabuhan laut di sebelah Gaza tersebut. Dan bila mana bermulanya gencatan senjata, semua perjanjian yang diletakkan ini dilanggar oleh Zionis Israel. Maka mujahidin dia tahu di tangan mereka perlu ada sesuatu untuk diletakkan di meja rundingan, dan yang paling sesuai, paling berkesan ialah bila mana di tangan mereka adanya tawanan-tawanan perang. Sebab tahun 2006 mereka pernah buat benda yang sama, pertama kali menggunakan terowong yang dibuat oleh para mujahidin, berjaya mencolek seorang tawanan Israel, tentera, bawa balik ke Gaza, duduk di bumi Gaza selama 5 tahun, tak dapat dikesan di mana lokasinya. Akhirnya selepas 5 tahun mencari, mereka gagal. Mereka buat satu perjanjian prisoner exchange deal. Zionis terpaksa tunduk dengan tuntutan daripada mujahidin. Ketika itu satu orang ini yang namanya Gilad Shalit, tentera Zionis ini ditukarkan dengan 1,100 orang tawanan-tawanan Palestin yang berada di dalam penjara Zionis Israel. Jadi kali ini alhamdulillah mereka masa 7 Oktober tak dapat 100, tapi mereka dapat 250 orang tawanan-tawanan perang, yang mana 100 daripada mereka telah pun ditukarkan dalam gencatan senjata yang berlaku beberapa minggu yang lepas. 7 hari berlanjutan, setiap hari ditukarkan, ataupun ketika itu ditukarkan 1 orang tawanan Israel dalam tangan mujahidin, ditukarkan dengan 3 orang mujahidin ataupun 3 orang wanita dan kanak-kanak, tahanan-tahanan yang berada di dalam penjara-penjara Zionis Israel itu sendiri. Tujuan yang kedua, mereka buat juga telah berjaya untuk menggagalkan usaha normalisasi yang nak dirancang oleh Arab Saudi,
Dan yang ketiga, mereka melaksanakan serangan ketika itu sebenarnya Imam sebab mereka tahu dah bahawa Gaza ini akan diserang selepas 7 Oktober dalam keadaan ekonomi, sosial dan politik yang sangat teruk di dalam bumi Israel. PM-nya Benjamin Netanyahu, tuduhan rasuah, tuduhan salah guna kuasa yang teruk ke atasnya, terpaksa mengubah undang-undang, menidakkan kuasa Mahkamah Tinggi, menghalang kuasa Mahkamah Tinggi daripada mengimbangi kuasa yang ada pada kerajaan. Dan ketika itu, seperti kebiasaannya, mereka akan menyerang Gaza supaya dapat mengumpulkan semula sokongan rakyat. Jadi sebelum mereka serang, Mujahidin dapat buat bacaan dan Mujahidin melakukan serangan terlebih dahulu. Jadi sekarang ni kalau kita baca dalam berita, kononnya Gaza telah pun ditakluk, kononnya Gaza telah pun dijajah, sebenarnya tidak betul. Semalam baru keluar satu video daripada peringkat Mujahidin sendiri yang sangat hebat di dalam bidang media warfare ni. Mereka ambil gambar-gambar, mereka ambil video-video yang sangat cantik yang menggambarkan keadaan semasa, dan dengan sebab itulah dari segi peperangan media di seluruh dunia mereka menang ketika ini. Walaupun berdepan dengan BBC, berdepan dengan CNN, berdepan dengan saluran-saluran yang lain. Tetapi alhamdulillah mereka boleh memenangkan naratif mereka. Dan ditunjukkan semalam kawasan-kawasan di sebelah, contohnya Bait Lahya, di sebelah utara yang kononnya telah dirampas dan dijajah oleh Zionis Israel, berlaku serangan di dalamnya. Begitu juga bila mana dijumpai terowong-terowong yang besar di peringkat Zionis Israel, Mujahidin keluarkan lagi satu video. Dia kata, kamu telah terlambat, inilah terowong yang kami guna untuk masuk ke Gaza ni. Bila diceritakan bahawa tawanan-tawanan Israel yang ditangkap pada 7 Oktober telah diperlakukan dengan begitu buruk, Mujahidin lawan balik tunjuk ni. Diorang ni ucapkan terima kasih, siap bagi surat cinta kepada Komander Al-Qassam yang jaga dia masa mana dia berada di dalam tawanan. Jadi sebenarnya alhamdulillah kita melihat perkembangan yang baik dengan apa yang sedang berlaku di bumi Gaza ketika ini, walaupun kita baca kadang-kadang setiap hari berlakunya syuhada yang begitu ramai. Hari ini dah hampir mencecah 20,000 orang yang syahid. Dah lebih daripada 300,000 rumah yang musnah, lebih daripada 200 masjid-masjid yang dimusnahkan. Begitu juga yang cedera lebih daripada 55,000 orang. 7,000 dikatakan masih berada di bawah runtuhan. Tetapi at the end of the day, matlamat yang diletakkan oleh Mujahidin telah tercapai, dan pengorbanan itu adalah pengorbanan yang sedia untuk dibayar oleh rakyat Gaza lagi dan lagi. Wallahu a'lam. Kalau ikut logik lah, Abang Bon ingat logik. Daripada start 7 Oktober sehingga ke hari ini lebih kurang dalam 70 hari lebih. Gaza tu bukanlah besar mana pun. Yang kita fahamlah dari sudut geografi. Tetapi masih lagi ada rakyat yang bangkit, ada lagi sebab kita tengok Gaza ni bertalu-talu diserang, dibom dan sebagainya. Tapi masih lagi ada rakyat yang berbaki, yang bangkit berjuang dan sebagainya. Dan kita tengok di satu benda yang agak mustahil dengan berpuluh ribu tan bom ataupun bahan letupan yang digunakan oleh Zionis Israel tu, masih ada lagi rakyat Gaza tu. Kita agak heran juga kenapa. Pertama sekali, bila kita sebut tentang Gaza yang kecil ataupun tidak besar ini, yang walaupun tidak besar mewakili 1.8 bilion umat Islam di seluruh dunia yang ada pada hari ini. Pertama sekali kita perlu kenal, saya rasa, beberapa wilayah dan kawasan di dalam Palestin itu sendiri. Biasanya saya tunjuk senang ya Imam, Abang Bon, dengan saya punya tapak tangan ni. Sebelah sini adalah kawasan Gaza, kawasan yang sangat kecil. Sebelah sini adalah kawasan Ibu Jari ni, West Bank, kawasan yang agak luas sedikit. Tengah-tengah ni Zionis Israel. Maksudnya apa? Kedua-dua kawasan wilayah Gaza dan wilayah-wilayah yang ada di dalam West Bank terpisah dengan Israel yang berada di tengah. Orang Gaza dia tak boleh pergi ke West Bank, tidak boleh pergi sembahyang di Masjidil Aqsa, walaupun jaraknya hanya sekitar 90 km saja. Saya duduk 11 tahun di Gaza, tak pernah sembahyang di Masjidil Aqsa. Sahabat-sahabat saya yang lahir di sana pun tak pernah sembahyang di sana. Maksudnya kawasan Gaza ni dia terpisah, dia tak boleh bersatu kekuatan yang ada di kedua-dua kawasan. Dan Gaza ni yang kita duk cerita ni, panjang dia daripada utara sampai ke selatan hanya 40 km sahaja. Lebarnya 9 km. Maksudnya keseluruhan Gaza 360 lebih kurang kilometer persegi, lebih kecil daripada separuh Perlis. Tetapi pada hari ini didiami oleh 2.3 juta orang. 2.3 juta orang ni maksudnya kalaulah dalam keadaan Gaza ni sepadannya dibuka juga. Tetapi kalau kita bayangkan tempat lain yang sentiasa dibedil, dikepung sejak daripada tahun 2006, sepatutnya tempat tu dah kosong. Sepatutnya mereka dah keluar, sepatutnya mereka dah berhijrah ke tempat-tempat yang lain. Tu ada orang tanya, kenapa nak bedil lagi sebab Gaza tu dah hancur dah. Gaza ya, kan? Dah tidak ada apa-apa yang berbaki, tetapi masih lagi dihentam dan dibedil. Dan saya rasa jawapan kepada apa yang ditanya oleh Imam tersebut ialah mereka ini dia tidak melihat hidup sebagaimana yang kita nampak.
Kita rasa macam kita hidup, alah esok nak makan apa, bulan ni gaji kita nak kena potong sebab lewat masuk kerja contohnya, kita buat program Easy Korban contohnya, berapa ekor lembu lah nak dapat tahun ni. Mereka punya matlamat adalah matlamat jangka masa panjang, tetapi mereka nampak di hadapan mata mereka, iaitu pembebasan Masjid Al-Aqsa, dan mereka tahu bahawa setiap tindakan yang dilakukan sama ada oleh mujahidin ataupun mereka sendiri mendekatkan mereka satu langkah ke arah pembebasan tersebut. Dan mereka ni sentiasa diingatkan dengan tujuan tersebut. Contohnya saya duduk 11 tahun di bumi Gaza, kita buka televisyen setiap hari keluar berita tentang berapa orang yang dah mati syahid, siapa yang telah masuk ke dalam tanah Masjid Al-Aqsa secara mencerobohnya, di kawasan mana sedang berlaku pertempuran. Kita tak pernah nampak berita contohnya tentang anak artis sedang bercerai. Dia ni sibuk dengan urusan yalah macam-macam benda-benda yang sentiasa orang kata menyimpangkan kita daripada matlamat kita. Kita ni orang Islam, semua ada matlamat. Semua tahu bahawa kita mati ni akan masuk ke dalam kehidupan selepas kematian. Tetapi kita tak diingatkan dengan matlamat tersebut. Kita nampak benda tu macam jauh sangat, kita hiduplah dulu untuk dunia, nanti dah habis dunia kita baru kita fikirkan hujung-hujung tu kan, ada kehidupan akhirat. Orang Gaza ni untung dia tahu bila-bila masa dia boleh mati dan dia diingatkan dengan benda tersebut. Sebab tu bila para isteri dia hantar anak-anak dia ataupun dia hantar para suami dia, bila para suami dia keluar daripada rumah, dia akan sebut kepada suami dia, "Awhabtuka lillah." Aku hadiahkan engkau untuk Allah. Aku hadiahkan engkau untuk perjuangan, untuk pengorbanan. Kalau kau keluar kau mati syahid, alhamdulillah. Kalau kau balik, alhamdulillah 2 kali dapat kita hidup hari yang seterusnya. Bila mana mereka berkahwin, saya ingat satu peristiwa tahun 2014. Satu orang ni nama dia Sya'ban Abu Khatir. Sya'ban Abu Khatir ni dia bertunang, dan di Gaza ni bila bertunang tu maksudnya dia dah tulis akad, dah boleh duduk sekali. Dia pergi jumpa dengan isteri dia. Dia bawa satu beg plastik berwarna hitam, dia buka kepada isteri dia, tunjuk. Dalam tu ada satu butir peluru dengan satu mawar berwarna merah. Dia kata kepada isteri dia, "Wahai isteriku, engkau ni sebenarnya adalah isteri aku yang kedua." Perempuan tu terkejut lah. Tiba-tiba je, baru nak jumpa first time selepas tulis akad nikah. Dia kata, engkau ni adalah isteri yang kedua pula. Dia kata, "Siapa isteri kau yang pertama yang kau dah kahwin ni? Kau tak bagi tahu kat aku." Dia kata, "Ni, dia angkat peluru tu, ini isteri aku yang pertama. Perjuangan aku untuk membebaskan tanah air aku. Kalau kau bersedia untuk kekal dalam perkahwinan ini, maka kita kekal. Kalau tak, minta maaf, kita tidak boleh bersama-sama." Maka isteri dia pun kata, "Kalau itulah isteri kau yang pertama, aku bersedia untuk menjadi madunya. Dan kau boleh buat apa yang perlu engkau buat untuk memastikan bumi Palestin dapat dibebaskan." Dia bagi mawar tersebut kepada isterinya, dia keluar jaga pos kawalan, mati syahid, tak sempat hidup bersama-sama dengan isterinya. Jadi kehidupan orang Palestin ni kalau kita nak bayangkan dan letakkan dalam konteks kita, sangat susah. Tetapi mereka inilah yang dibekalkan dengan akidah yang betul, dengan tiupan Al-Quran, bacaan yang mereka hafal sejak daripada mereka kecil, dan dengan semangat itulah mereka tetap dapat bertahan sehingga hari ini. Okey tuan, kalau kita fikirkan dengan keadaan yang macam gitu yang dihadapi oleh penduduk Palestin sendiri, seolah-olah macam dia ni bertindak tidak ada rakan-rakan negara yang lain, sedangkan Palestin ini dikelilingi oleh negara-negara Arab, negara Islam, dan juga Liga-Liga Arab ni pulanya bukan calang-calang negara yang kaya, yang moden, mempunyai angkatan yang besar, tentera yang hebat. Dan kita juga ada OIC, adakah sekadar dia OIC ataupun memang apa stand dia orang ni semua kepada Palestin, dan kedudukan dia orang ni dengan Palestin, apa semangat dia? Sedangkan dalam Islam tu, Islam adalah bersaudara, tapi tengok dia bertindak bersendirian, seolah-olah macam tak ada apa-apa. Kita dengar, sekadar dengar aja. Macam mana pendapat anda? Pegangan dia orang tu macam mana? Sebenarnya negara-negara Islam ni dia hanya akan membantu Palestin dan meletakkan Palestin sebagai keutamaan bila mana dia boleh mengangkat kepentingan Palestin itu melebihi kepentingan negaranya. Negara-negara secara automatik dia akan meletakkan kedaulatan negara dia, kepentingan negara dia, ekonomi negaranya ke depan. Dan itulah kelemahan yang telah diambil advantage oleh Israel sendiri yang sangat-sangat pakar dalam strategi mereka. Bila mereka nampak di sekeliling mereka ni ada negara-negara Arab. Kalau kita tengok peta yang saya tunjuk tadi itu, di sebelah sini Lautan Mediterranean, bawahnya Mesir, sempadan yang besar dengan Palestin. Sebelah sini ada Syria, ada Jordan, atas ada Lebanon. Negara-negara dua yang paling besar, Mesir dan juga Jordan ini adalah negara yang telah diikat bersama-sama dengan Zionis Israel. Negara pertama yang diikat ialah negara Mesir yang buat normalisasi dengan Israel pada tahun 1979 dalam perjanjian Camp David.
Tujuan mereka ketika itu mereka nak dapatkan balik Sinai yang telah dirampas pada perang 6 hari 1967. 1973 mereka perang tak dapat balik tanah tersebut. 1979 dia buat perjanjian supaya dia dapat balik tanah tersebut. 1994 negara kedua yang buat normalisasi ialah Jordan. Dia nak dapatkan perjanjian air, perjanjian kuasa, perkongsian tanah dan sebagainya. Mereka tanda tangan 1994 tersebut. Perjanjian yang nama dia Wadi Araba. Selesai dua masalah yang paling besar. Tinggallah yang kecil-kecil ni, alhamdulillah, sehingga ke hari ini menampakkan komitmen mereka bersama-sama dengan Palestin. Walaupun mereka tak pergi all out, tetapi sekurang-kurangnya antara negara Islam yang mengambil tindakan yang kita perlu sebutkan juga ialah negara-negara yang kita sebut sebagai negara Syiah, iaitu Hizbullah di sebelah atas, selatan Lebanon, utara Palestin, melepaskan roket-roket masuk ke dalam kawasan-kawasan Israel. Walaupun mereka ada balistik, boleh sampai ke kawasan yang lebih jauh, mereka serang di kawasan sempadan. Begitu juga Syria, sekurang-kurangnya mereka membenarkan mujahidin yang berada di dalam kawasan Syria, mujahidin Palestin, untuk melepaskan roket masuk ke dalam tanah haram Israel. Kalau kita tengok apa yang dihantar oleh Yaman contohnya, mereka menutup laluan Laut Merah. Pada masa yang sama mereka juga cuba untuk menghantar roket-roket, melancarkan roket walaupun dihalang oleh Arab Saudi. Sebelum sampai ke Israel tak sempat sampai, dihalang oleh Arab Saudi roket-roket mereka. Inilah negara-negara yang sanggup untuk mengambil tindakan walaupun mereka tahu mungkin akan terancam masa depan negara mereka bila mana mereka laksanakan tindakan-tindakan ini. Negara-negara yang lain memang sekadar boleh bercakap, tidak mampu untuk melakukan apa-apa. Beberapa minggu yang lepas, resolusi OIC mereka kumpulkan negara-negara yang nak terlibat sama, buat satu keputusan untuk menyekat minyak sebagaimana yang pernah berlaku pada tahun 1973. 1973, 6 Oktober masa tu, yang dikatakan semangatnya diambil untuk melancarkan serangan pada 7 Oktober. Negara-negara ni dia berani untuk sekat minyak, menyebabkan US, menyebabkan Israel, negara-negara yang bantu Israel ketika itu semuanya tertekan. Kali ini mereka bincangkan benda yang sama, tetapi ada negara-negara yang menolak supaya resolusi tersebut dilaksanakan, antaranya UAE, antaranya Arab Saudi sendiri, antaranya Jordan dan juga Mesir sendiri, yang menyebabkan tindakan itu yang paling konkret sepatutnya boleh dilakukan. Kalau tak nak hantar ketenteraan pun tidak dapat dilaksanakan. Jadi sekarang ni orang Palestin memang mereka rasakan tidak ada orang yang bersama-sama dengan mereka. Dan kalau kita tengok duka citanya video-video mutakhir ni di media sosial, ramai orang Palestin terus sebutkan kepada umat Islam secara keseluruhan, tak perlu dah bantu kami, kami ada Allah, cukuplah Allah yang membantu kami. Itulah, kalau saya pergi di mana-mana bila kita bercerita pasal kesesaran rakyat Palestin ni, jadi ada juga yang mengambil pendekatan sama ada benda tu sahih ataupun rekaan, mengatakan tak apalah walaupun Palestin tidak dibantu oleh negara-negara Arab yang lain, tetapi bantuan-bantuan Allah yang imej-imej tentera berkuda, imej-imej imam yang berjubah turun daripada langit dengan burung ababil membawa batu daripada neraka untuk dijatuh kepada saya. Pada saya dia kata itu biar itu yang menyelesaikan. Maknanya bantuan Allah akan datang. Tapi dari masa ke semasa apa yang kita tengok, Gaza hancur. Beratus ribu hospital, sekolah. Kalau kita tunggu sampai sekarang 7 Oktober, takkan tentera berkuda tak sampai lagi. Jadi pendapat Tuan, adakah benda ini sebagai saya tak tahulah, memang dia buat untuk dia melepaskan tangan, mencuci tangan, biarlah kerja ni Allah yang membantu. Macam mana pendapat Tuan? Sebenarnya ujian Palestin ni bukan ujian yang besar untuk orang-orang Palestin sebagaimana ia besar untuk umat Islam secara keseluruhan. Ujian untuk orang Palestin, ya. Tapi di penghujung ujian tersebut, kalau dia mati pun dia mati syahid. Memang Allah hantar bantuan. Kalau kita tengok contohnya, apa yang hampir-hampir berlaku tu macam berlaku di zaman Namrud. Dihantar tentera Allah nyamuk untuk bunuh Namrud tu. Kita tengok beberapa minggu yang lepas, Allah hantar virus untuk sakitkan tentera-tentera Israel. Nama dia virus Shigella. Sampaikan mereka ni kena sikit-berit kerana keracunan makanan. Dikhabarkan ada yang sampai kritikal nak mati. Maksudnya apa? Maksudnya kalau Allah nak bagi menang tanpa kita buat apa-apa pun, Allah boleh bagi menang. Tetapi Allah dia nak uji kita ni, kita buat apa untuk menangkan Palestin tersebut. Jadi kalau orang yang nak lepaskan tangan, dia kata tak apalah Allah bantu. Memang Allah bantu pun, kita ni pun Allah bantu juga. Tapi kalau kita cerita pasal diri kita contohnya, kita usaha juga, pergi juga kerja. Sepatutnya kalau dengan keyakinan yang begitu hebat yang disebut oleh mereka, duduk je lah kan, tunggu je burung datang, suap kita macam anak burung kan. Tapi kita ni untuk diri kita, kita bergerak pula. Kita tak kata pula, biarlah Allah yang hantar makanan dekat depan rumah aku.
kan. Tapi untuk orang lain kita senang-senang, oh Allah lah bantu, kita tak payah bantu. Jadi sebenarnya ujian tu untuk kita lah, untuk kita muhasabah dan kita tengok apa yang kita buat untuk umat Islam. Itulah kata sikap kita berlepas tangan ataupun berpeluk tubuh. Hanya kata ini bukan urusan kami, ini bukan negara kami. Jadi satu benda yang agak mendukacitakanlah. Dan satu yang mungkin tadi Tuan Adi sebut berkaitan dengan genjatan senjata, lepas tu berkaitan dengan mujahidin. Okey, first yang kita mungkinlah ramai orang keliru. Serangan 7 Oktober tu dan sehingga ke hari ini yang mempertahankan sekarang ini bumi Gaza itu, siapa dia? Mujahidin tu. Yang kita sebut adalah Hamas, Al-Qassam dan sebagainya. So, siapa Hamas, siapa Al-Qassam dan Mujahidin yang Tuan sebutkan tadi tu, adakah dia Mujahidin tu adalah Hamas sendiri ataupun Al-Qassam? Okey, sebenarnya ada beberapa kekeliruan bila kita sebutkan Hamas, kadang-kadang kita guna istilah Al-Qassam dan kita gunakan nama ataupun sebutkan nama mujahidin-mujahidin yang lain. Dan kita perlu jelas sebenarnya di dalam Gaza itu ataupun di dalam Palestin secara amnya, tetapi fokusnya di dalam Gaza kerana tempat mereka membangun dan diasaskan adalah di dalam Gaza. Ialah wujudnya kumpulan-kumpulan yang banyak. Bukan semata-mata Hamas contohnya. Kumpulan yang paling besar adalah Hamas yang diasaskan tahun 1987 dalam intifada yang berlaku ketika itu bila mana rakyat Palestin mencari siapakah yang nak memimpin mereka dan mereka beralih daripada kumpulan yang sedang memimpin ketika itu iaitu Fatah. Fatah dia berkuasa, dia lawan dengan cara mujahidin lawan pada hari ini dengan bersenjata. Mereka berpindah daripada negara-negara Tunisia, Jordan, Lubnan, dibuang daripada negara-negara tersebut mula untuk tidak mendapat sokongan, mula untuk diputuskan bantuan daripada negara-negara Teluk, maka mereka pindah masuk semula ke dalam Palestin. Ketika itu 1987, orang cari siapakah yang boleh memimpin mereka. Dan walaupun ketika itu Hamas belum wujud lagi, tetapi sebelum daripada itu mereka telah melakukan kerja-kerja orang kata di peringkat grassroots. Mereka bergerak di masjid-masjid, mereka masuk melalui pendidikan, melalui kebajikan dan mereka ini bergerak ketika itu atas nama Ikhwanul Muslimin Mesir, tetapi cabangnya di Gaza. 1987 barulah diisytiharkan nama itu sebagai Hamas dan dengan sebab kerja-kerja grassroots yang telah dibuat begitu lama, orang memilih Hamas untuk berada bersama-sama dengan kebangkitan. Dan ketika itu bila mana Fatah nampak mereka mula goyah, sumbangan pun dah tak dapat kepada mereka, Palestin pun dah tak menyokong mereka, orang Palestin, maka mereka cari jalan alternatif untuk kekal berkuasa. Cara yang mereka nampak ialah mereka tanda tangan perjanjian persefahaman dengan Zionis Israel, iaitu perjanjian Oslo pada tahun 1993. Bila mereka tanda tangan, sekitar 85% daripada bumi Palestin telah diserahkan kuasanya kepada Israel, sama ada diserahkan sepenuhnya ataupun diserahkan secara perkongsian kuasa. Ketika itu Fatah hanya diberi kuasa untuk memimpin di beberapa kawasan sahaja. Mereka tidak dibenarkan untuk bawa senjata masuk ke dalam kawasan-kawasan Israel. Mereka perlu bekerjasama secara security dengan Israel. Hari ini kalau kita tengok mujahidin buat operasi contohnya di kawasan Tebing Barat, maka yang akan cari dia bukan semata-mata Israel, tetapi Fatah pun akan ikut sekali cari dan berikan maklumat kepada Israel untuk jumpa di mana, sebab kononnya itu akan mengganggu security dan keamanan tempat tersebut lah. Jadi Fatah tu orang Palestin jugalah. Ya, orang Palestin. Jadi Hamas ni dia kekal berkuasa di Gaza ataupun dia mula berkuasa di Gaza pada tahun 2006. Bila mana dibuat pilihan raya lawan dengan Fatah, dia menang majoriti ahli parlimen. Tetapi di Gaza ni ataupun di Palestin dia ada 3 bentuk pilihan raya. Pilihan raya PBT, pilihan raya ahli parlimen ataupun parlimen dan pilihan raya presiden. Presiden Palestin sejak daripada 96 ialah Mahmud Abbas. Yang menang dalam pilihan raya tahun 2006 ialah Hamas, majoriti ahli parlimen. Bila mereka menang majoriti ahli parlimen, presiden tak nak buat pilihan raya presiden. Maksudnya Mahmud Abbas tu dia tak nak buat pilihan raya, dia nak kekal dia sebagai presiden ketika itu sebab takut hilang kuasa dengan Hamas yang mungkin menang dan angkat presiden yang baru. Maka ketika itu Hamas ditolak kemenangan mereka. Mereka nak dihalau keluar daripada Gaza, berlaku perang saudara. Akhirnya Fatah yang tertolak keluar, kembali ke Ramallah, pusat kuasa mereka di West Bank. Jadi Hamas pun mula berkuasa. Tahun 1991 diwujudkan sayap bersenjata untuk Hamas yang nama dia Brigade Izzuddin Al-Qassam. Maksudnya Al-Qassam dengan Hamas ni sama. Qassam ni dia berada di bawah Hamas. Selain daripada Hamas ada kumpulan-kumpulan yang lain, contohnya kumpulan yang kedua terbesar nama dia Jihad Islami, di bawahnya kumpulan bersenjata Saraya Al-Quds.
Ada contohnya Fatah pun ada juga kumpulan bersenjata dia, nama dia Syuhada Al-Aqsa. Tetapi kekuatan keseluruhan di Gaza itu sekitar 90% dimiliki oleh Hamas dan juga Al-Qassam. Yang seterusnya itu barulah dibahagi-bahagi dengan kumpulan-kumpulan kecil yang lain, dan mereka ini pada waktu peperangan bergerak di dalam satu war room yang sama, diketuai dan dipimpin oleh Hamas, oleh Al-Qassam, dan mereka melakukan tindakan secara bersama. Kalau daripada penerangan Ustaz tadi, apa yang saya dapat tangkap, bukan saja negara-negara Islam itu sendiri yang tidak bersatu, tetapi di dalam Palestin itu juga berpecah kepada beberapa pihak, beberapa puak. Tetapi atas nama jihad Islam, di mana di dalam Palestin itu bersatu menghadapi musuh yang satu. Jadi kita rasa macam betul, seronok sikit lah, supaya orang kata berapa berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Kami di Malaysia ataupun di negara yang lain juga terpanggil untuk membantu dengan cara mengulurkan bantuan. Banyak sama ada NGO ataupun Kerajaan Malaysia sendiri atas nama Perdana Menteri kita sendiri, iaitu lantang untuk bersuara di peringkat dunia. Satu soalan yang sering orang bertanya kepada kami, adakah bantuan-bantuan daripada negara-negara Islam, khususnya di Malaysia sendiri, sampai kepada sasaran, kepada penduduk Palestin yang mengharapkan bantuan? Kerana ada beberapa berita yang mengatakan bantuan itu dimusnahkan, dirampas oleh Israel, ataupun kebanyakannya tidak sampai ke tangan penduduk Palestin itu sendiri. Tuan yang duduk di dalam Gaza itu sendiri mungkin ada pengalaman yang boleh kita berkongsi. Baik, untuk jawapan yang ditanya oleh Abang Abun, kita boleh pecah kepada dua bahagian untuk bagi clear once and for all, kan, kata. Bahagian yang pertama ni kita nak cerita di luar daripada waktu peperangan, dan bahagian yang kedua kita cerita pada waktu peperangan apa yang sedang berlaku ketika ini. Pertama sekali kita kena tahu bahawa NGO Malaysia ni, bila mana dia ada office di Gaza dan dia berdaftar dengan kerajaan di Gaza, Kementerian Dalam Negeri, undang-undang yang membolehkan dia bergerak jauh lebih ketat daripada apa yang ada di Malaysia kita. Sebab di sana ada isu keselamatan, ada isu keamanan dan sebagainya. Takut orang luar hantar duit untuk tali barut dan sebagainya. Jadi memang di sana sangat-sangat ketat. Bila mana kita dah mendaftarkan NGO kita kena buat audit luar setiap tahun. Kita kena buat open tender untuk setiap bantuan yang kita nak sampaikan. Kena dapatkan harga yang paling rendah, kualiti yang paling baik, sebagaimana yang diamalkan mungkin di negara-negara lain. Mungkin kalau saya rasa, kalau kita cerita tentang kemanusiaan ni, negara seperti US, seperti Europe, UK, mereka jauh lebih maju sebenarnya daripada isu kemanusiaan kita ataupun pentas kemanusiaan kita di negara Malaysia. Maksudnya untuk kita laksanakan projek di sana adalah sukar sebenarnya, sebab akan dihantar wakil-wakil daripada Kementerian Dalam Negeri untuk cek kita punya akaun semua dan sebagainya, beberapa kali setahun. Jadi bila kita mendaftar di sana, insya-Allah bantuan itu boleh disampaikan dengan baik. Dan kami di Cinta Gaza Malaysia, kita selalu berkempen supaya barangan bantuan tu seboleh-bolehnya dibeli daripada dalam Gaza. Walaupun ada orang yang persoalkan barangan yang ada di dalam Gaza itu kadang-kadang tidak semata-mata datang daripada Mesir. Mesir ini bantuan yang datang ataupun barangan yang datang, dia akan datang daripada Mesir dan negara-negara lain seperti di Turki. Dan ada juga laluan lain, barangan ini masuk melalui Israel. Tetapi orang-orang yang berada di dalam Gaza, dalam keadaan mereka tidak ada pilihan, mereka tidak terikat dengan boikot sebagaimana kita yang berada di luar. Mereka tak ada pilihan. Memang kalau tengok dekat sana, orang beli barangan Israel. Bukannya beli barangan yang sokong Israel, barangan Israel. Dan Israel pun membenarkan makanan khususnya masuk ke dalam bumi Gaza sebab beberapa sebab yang tertentu. Antaranya sebab Gaza tu 2.3 juta adalah market yang sangat besar untuk produk-produk mereka. Antaranya ialah mereka mengambil cukai yang tinggi untuk membolehkan barangan-barangan tersebut masuk. Dan orang Gaza ni dia tidak ada pilihan. Tetapi pada masa yang sama kita kena faham juga, saya pernah baca satu kajian Bang Bon, disebutkan bahawa Israel ni sebenarnya dia buat kajian berapa orang yang ada di dalam Gaza, setiap hari berapa kalori yang diperlukan, dan makanan yang dibenarkan masuk tu menepati jumlah kalori yang diperlukan oleh penduduk Gaza ketika itu. Bayangkan dia punya spesifik kajian yang dibuat tu.
2.3 juta orang, berapa orang lelaki, berapa orang kanak-kanak, berapa orang tua, setiap orang berapa kalori diperlukan. Itu yang dibenarkan masuk. Cuma yang dia tak boleh nak kawal ialah siapa yang ada kuasa membeli, siapa yang tak ada kuasa membeli. Orang yang boleh beli banyak, dia beli banyak lah. Maka akan kurang lah orang kata kalori untuk orang-orang yang tak mampu nak membayar dalam harga yang banyak. Dan kita di Malaysia, kita mengumpulkan sumbangan. Saya bercakap untuk Cinta Gaza Malaysia. Kita akan pindahkan sumbangan-sumbangan kita melalui NGO tempatan yang ada di sana, yang boleh menerima sumbangan, yang ada account bank. Dan kita pindah juga melalui Money Changer. Dan di sebelah Gaza, kita ada kerjasama dengan sekitar 200 buah NGO tempatan. Dan kita, bila kita buat contohnya projek Izi Korban pernah bekerjasama dengan kita untuk projek korban. Setiap orang yang dapat 1 kilo daging yang kita agihkan, kita ada nama dia, kita ada maklumat dia, kita ada nombor telefon dia, kita tahu berapa bilangan ahli keluarga dia, dan kita boleh buat random call untuk tahu sama ada dia terima barangan kita dalam keadaan baik ataupun tidak. Dan bayangkan contohnya tahun-tahun yang lepas, kita bagi ada yang tahun yang sampai 50 tan. Contohnya 50 tan daging kita agihkan. Maksudnya kita ada 50,000 nama. Yang mana kita dah tapis supaya tidak berlaku pertindihan nama tersebut. Maksudnya setiap orang dapat 1 je, tak boleh dapat 2 kilo. Dan proses itu adalah proses yang sangat-sangat rumit. Saya rasa kat Malaysia pun tak pernah orang buat. Kalau Malaysia biasa je dapat kat sini masjid sini, pergi masjid sana dapat lagi. Tapi kat sana tak boleh. Sebab sistem tu dibuat secara sentral nak mengagihkan secara adil dan saksama untuk semua. Itu di luar daripada waktu peperangan. Maksudnya alhamdulillah sumbangan kita sampai. Cuma soalnya pula kalau kita nak pilih lah NGO mana yang kita nak sumbang, contohnya kita kena tengok NGO tu dia buat kerja apa. Contohnya saya sebutlah, ni saya tak pernah sebut lagi. Kita selalu dapat permintaan untuk buat water well. Water well yang saiznya kecil, sekitar $3,500 harganya, bergantung kepada kedalaman well yang terpaksa yang kena dikorek. Dia tidak dipersetujui oleh apa nama dipanggil water authority. Water authority, jabatan air di sana dan saliran, dia tak benarkanlah sebenarnya berlaku projek penggalian water well ini. Sebab kalau nak buat water well, sepatutnya kena minta izin dengan dia, baru boleh dia beri kebenaran untuk korek. Sebab dikatakan air laut daripada Gaza ni sepadan dengan lautan Mediterranean dah masuk lebih daripada 3 km. Sebab orang semua duk gali tanpa minta izin daripada kementerian, daripada jabatan air. Kita hanya bersetuju untuk buat water well kalau water well tu water well yang besar, yang digunakan oleh Majlis Perbandaran, yang dia pun jaga dari segi penyelenggaraan dan sebagainya. Kosnya bermula daripada $12,000. Dan itulah contoh yang saya sebut secara teknikal sikit. Maksudnya ada NGO yang dia suka kumpulkan water well Gaza. Padahal water well tu bukannya satu benda yang sepatutnya ditumpukan di bumi Gaza dan tidak dibenarkan pun oleh Jabatan Saliran untuk buat. Maksudnya NGO ni kita boleh nampak. Macam kita di Cinta Gaza Malaysia, kita ada projek-projek kemanusiaan. Kita ada Pusat Budaya Malaysia kat sana. Kita ada Palestinian Advocacy Center. Kita ada Malaysian Business Incubator. Sebab kita punya fokus ni dan selalu kita kempenkan untuk kita fokus kepada pembangunan ekonomi penduduk di sana. Kita bagi mereka modal pinjaman untuk bisnes-bisnes mereka. Mereka lebih suka kerja-kerja tersebut. Sebab orang Palestin ni dia tak suka sebenarnya meminta-minta, terpaksa menerima bantuan. Mereka suka dapat pinjaman, aku buat kerja aku sara hidup keluarga aku. Selepas 3 bulan dia akan start bayar balik. $100 setiap bulan dia akan bayar. Jadi untuk projek macam Malaysian Business Incubator ni kita dah salurkan lebih daripada $500,000. Alhamdulillah dah membantu ratusan, mungkin ribuan orang yang mendapat manfaat daripadanya. Itu di luar pada waktu peperangan. Dalam waktu peperangan ni kita sebutkan tadi, bantuan yang dihantar oleh negara-negara memang berdepan dengan masalah untuk dibenarkan bantuannya masuk ke dalam. Sebab sempadannya tadi kita sebut di sebelah Rafah, di sebelah selatan adalah sempadan di antara Gaza dan juga Mesir. Tetapi duka citanya Mesir ni dia tidak menjaga Gaza sebagai sebuah orang kata negara yang dijajah ataupun kawasan orang Islam yang sepatutnya dijaga bersama. Sebab itulah Mesir ni dia sangat-sangat sensitif siapa yang memerintahnya. Kalau kita baca Dr. Morsi naik 2012, 2013 dijatuhkan. Sebab dia melayan Gaza ni macam teritori Mesir. Dibenarkan berlaku pergerakan keluar dan masuk, dia buka sempadan seluas-luasnya. Di waktu lain sempadan ni hanya dibuka masa zaman 2015, 2016, saya pernah nak keluar daripada Gaza. Masa tu dibuka sempadan setiap 3 bulan, dibuka 2 hari. Setiap hari dibenarkan 300 orang untuk keluar. Saya ambil nombor giliran masa tu nak keluar daripada Gaza, dapat nombor 10,000.
Jadi bayangkan berapa tahun kita kena tunggu kalau nak keluar daripada Gaza tu. Saya pernah 1 bulan duduk di Mesir, tak boleh nak masuk ke dalam Gaza. Benda tu adalah benda yang orang Gaza tahu. Saya rasa NGO-NGO pun semuanya tahu. Dan tahu bahawa kalau kita hantar bantuan melalui pintu sempadan Rafah tu akan ada risiko dia disekat oleh Mesir. Dan dia hanya benarkan bantuan tu masuk secara orang kata trickle in dalam kapasiti yang sangat-sangat kecil. Sedangkan orang Gaza ni dia perlukan satu hari di luar daripada waktu peperangan 500 lori barangan diperlukan. Sekarang ni dibenarkan mungkin 30-40 lori saja sehari dibenarkan untuk masuk. Sebab tu kita di NGO kita, di gabungan My Aqsa Defenders, kawan-kawan kita di Aid for Palestine, semuanya kita menyarankan benda yang sama. Selagi mana kita boleh beli barangan daripada dalam Gaza, maka kita beli daripada dalam Gaza. Walaupun kita tahu orang kata apa, barangannya akan habis, stoknya mungkin tak akan dapat bertahan lama, tetapi itulah yang ada yang boleh kita buat setakat ini, berbanding dengan kita buang di luar dan tak tahu adakah dia akan masuk ataupun tidak. Ini maaflah kita sebut tahun 2021 ada bantuan yang kita hantar melalui Mesir masuk ke dalam Gaza. Dia tunjuk ni berderet-deret lori bantuan daripada Mesir masuk ke dalam Gaza, dibuka oleh orang Palestin. Satu lori tu ada 2-3 kotak je bantuan. Maksudnya dia buat tu memang dia nak tunjuk je barangan tu masuk, tetapi hakikatnya dalam tu 2-3 kotak bantuan dalam satu lori yang panjang tu. Ada yang dihantar dia punya potato yang dah nak rosak, baju-baju yang pakai sekali terus koyak. Jadi Mesir ni orang kata bukan partner yang baik untuk kemanusiaan lah. Tapi itulah pilihan yang ada. The second best option kita hantar melalui Mesir lah. Tetapi kalau selagi mana ada bantuan di dalam bumi Gaza, kita di Cinta Gaza Malaysia dah salurkan lebih kurang 6 juta ringgit. Semuanya kita beli daripada dalam Gaza. Duit dalam keadaan tidak boleh dihantar. Hari ini kita tak hantar pun lagi. Kita hanya sign IOU dengan syarikat-syarikat di sana yang dah ada trust dengan kita. Selepas habis perang, barulah kita akan memulakan bayaran kepada mereka. Allah Akbar. Nak hantar bantuan pun susah. Tambah pula tak ada kerjasama dengan Mesir dan sebagainya. Sebab satu-satunya pintu masuk di Rafah tu. Okey, ini soalan saya agak peribadi sikit. Boleh update tentang keluarga Tuan Nandi di Mesir. Di Gaza tu sendiri. Dan ialah dah 70 hari lebih. Dah 70 hari lebih perangan dan serangan berlaku itu. Dan dikhabarkan berpindah randah sampai bawa ke ke sepadan Rafah dan sebagainya. Dan kita pun tahu kem-kem pelarian yang berada di Rafah dan juga tidak terlepas daripada diserang dan sebagainya, dirosakkan. Jadi update terkini bagaimana? Saya sampai di Gaza tahun 2013. Saya berkahwin pada tahun 2016 dengan seorang balu syahid. Suaminya syahid pada tahun 2008 ketika mana nak buat operasi menggali terowong nak masuk ke dalam tanah haram Israel. Jadi bayangkan 2008 tu usaha nak masuk ofensif ke dalam Israel. 2023 tu baru berjaya. Dan berapa orang yang dah mati syahid dalam perjalanan nak sampai ke kejayaan pada 7 Oktober tersebut. Dia tinggalkan di belakangnya 5 orang anak. Jadi saya alhamdulillah orang kata kahwin 1 dapat 5 percuma. Buy one get 5 free abang pun. Dan saya ada 3 orang anak sendiri dan saya ada seorang cucu. Alhamdulillah. Jadi saya punya anak ada 1 orang di sini. 7 orang lagi berada di sana. Dan sejak daripada hari-hari pertama serangan, memang keadaan sekeliling rumah kami telah pun dibom oleh Zionis Israel. Dan bangunan kami ini, bangunan rumah kami ini, dia satu bangunan dengan NGO Malaysia, termasuklah Cinta Gaza Malaysia. Maksudnya risiko untuk dibom sangat tinggi. Maka hari pertama serangan ni, isteri saya dia minta izin daripada saya. Dia kata kami nak berpindah ke rumah adik ipar. Sebab rumah adik ipar yang berdekatan dengan rumah kami lebih selamat daripada rumah kami. Dia pindah ke rumah adik ipar, tak sampai 24 jam duduk di sana, masjid di hadapan rumah adik ipar dibom oleh Zionis Israel, menyebabkan rumah juga turut terkesan. Isteri saya video call, dia kata mungkin kata mukjizat Allah bagi selamat. Tak ada yang mati syahid dalam serangan tersebut dan mereka hanya cedera. Tetapi dalam keadaan itu, bila mana telah dibom, rumah tak boleh diduduki, isteri saya dibawa anak saya yang bongsu, nama dia Ibrahim Al-Khalil, 2 tahun, dibawa keluar daripada rumah dan datang para pemuda, ambil Ibrahim daripada pangkuan isteri saya, bawa ke tempat yang selamat. Dibawa dan dipimpin pula anak-anak saya, Hawra 5 tahun, Qamar 4 tahun, dibawa keluar ke jalan raya nak pergi ke tempat yang lain. Jalan raya dipenuhi dengan tangan-tangan tercabut, kaki-kaki yang terputus, jenazah para syuhada yang terkorban selama 11 orang masa itu dalam serangan tersebut. Mereka pindah pula ke rumah yang lain, duduk kat rumah yang lain.
tiba-tiba dapat arahan untuk dikosongkan kawasan utara Gaza dan juga bandar Gaza. 1.1 juta orang diarahkan untuk berpindah pergi ke kawasan Gaza Tengah dan juga Gaza Selatan. Yang arah siapa yang arah? Israel. Israel ni cara dia nak sebarkan mesej kepada orang Palestin. Dia akan hantar kapal dia, kapal terbang. Dia akan lepaskan leaflet. Maksudnya macam zaman-zaman World War II. Masa Jepun dulu lah. Zaman Jepun dulu kan. Dia lepaskan kertas. Jadi orang pun tahu, dia nak suruh. Sebab dia tak ada saluran lain untuk bagi tahu. Jadi dia buat dengan cara itu. Orang pun tahulah diarahkan untuk berpindah sebelum mereka mula masuk serang melalui jalan darat. Bila dapat arahan untuk berpindah, isteri saya dia WhatsApp sekali lagi. Dia kata, saya minta izin nak gunakan kenderaan kita yang ada di Gaza ini untuk pindahkan anak-anak dan juga keluarga ipar berpindah ke kawasan Gaza Tengah. Bila saya baca mesej tersebut, Imam, saya rasa marah dengan isteri saya. Saya kata kepada isteri saya, engkau ni, datuk engkau mati syahid lawan Inggeris, lawan Zionis. Suami engkau mati syahid tahun 2008. Adik engkau, anggota Brigade Izzuddin Al-Qassam juga, mati syahid pada tahun 2014. Sedang mempertahankan bumi Palestin di sempadan Gaza, dibom oleh F-16, terbenam di bawah tanah sedalam 3-4 meter, di atasnya bangunan 4-5 tingkat. Bila mana dikeluarkan daripada runtuhan selepas beberapa hari ditembak oleh adik-beradiknya, dia masih lagi peluk AK-47 yang digunakan untuk mempertahankan bumi Palestin. Dikeluarkan daripada lubang tersebut, pehanya tersangkut pada dawai bangunan dan darah mengalir daripada pehanya. Ini orang sebut ayat Al-Quran yang sebutkan para syuhada ini dia tidak mati, bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup di sisi Tuhan mereka dalam keadaan diberikan rezeki. Jadi engkau ni, wahai isteriku, macam mana kau minta izin daripada aku untuk pindah tinggalkan rumah-rumah kita, tinggalkan kawasan kediaman kita, sehingga kan kawasan ini akan kosong dan mudah dimasuki oleh Zionis Israel. Macam mana engkau ni minta izin daripada aku untuk benarkan berlaku sekali lagi Nakbah 2.0 dalam keadaan kita masih lagi bernyawa? Saya tak benarkan dan haramkan engkau untuk gunakan kenderaan kita pindah ke tempat yang lain. Isteri saya bila dia dengar, dia senyap. Esok tu baru dia balas mesej saya. Dia kata, semalam Alhamdulillah kami telah duduk sekeluarga, kami telah berbincang. Kami telah tamatkan bacaan 30 juzuk Al-Quran. Allah telah campakkan ke dalam hati kami sakinah dan ketenangan. Aku tidak akan tinggalkan rumah-rumah ini walaupun ia dibom di atas kepala-kepala kami. Masa ketika itu saya tanya balik kepada isteri saya, adakah kau nak aku balik ke Gaza ketika ini? Isteri saya dia kata, kalau kau balik tak ada elektrik, tak ada air, tak ada internet, kau boleh buat apa? Kau hanya boleh menjaga kami 8 beranak. Lebih baik engkau duduk kat Malaysia, cerita kat orang Malaysia tentang apa yang sedang berlaku dan menimpa kami. Kumpulkan doa-doa mereka, semangat-semangat mereka, ajar mereka tentang solidariti, tentang boikot. Ketika itu barulah engkau boleh membantu keseluruhan orang-orang Palestin. Maka keutamaannya kau duduklah di Malaysia saat ini. Kau doakan saja kami, maafkan segala kesilapan kami. Kalau tak ada rezeki kita berjumpa di dunia, insya-Allah Allah kumpulkan kita di syurga. Itu 1 bulan lepas punya cerita. Sekarang ni mereka telah berpindah dan berpindah dan berpindah. Mereka telah dihalau pula ke sebelah selatan Gaza. Mereka tinggalkan sebenarnya rumah keluarga saya. Masa itu akhir sekali mereka berlindung bersama-sama dengan ahli keluarganya. Ada lebih kurang 70 orang yang duduk dalam satu bangunan. Setiap hari kena beratur 5 jam untuk dapatkan beberapa keping roti. Kena beratur lagi beberapa jam untuk mendapatkan beberapa botol air bersih. Jadi ahli keluarga dia minta supaya isteri saya dan anak-anak pindah ke tempat yang lain. Sebab rumah tu dah tak boleh nak tampung jumlah orang yang terlalu ramai. Jadi mereka pun keluar daripada kawasan bandar Gaza, berjalan kaki 5-6 km, dia heret budak 3 orang ni, sampailah kepada Gaza Tengah tu, barulah ada kenderaan bawa mereka ke kawasan Khan Yunis. Dan beberapa minggu selepas itu, rumah tempat mereka duduk tu yang didiami oleh ahli keluarganya dibom oleh Zionis Israel, yang menyebabkan 4 orang budak-budak mati syahid. Dan yang lain-lain masih lagi berada di hospital dengan kaki yang dipotong, dengan tangan yang patah dan sebagainya. Jadi ujian mereka sangat-sangat besar. Tapi walaupun kita ceritakan mereka hidup dalam keadaan sedemikian, apa yang berlaku kepada mereka adalah apa yang sedang menimpa keseluruhan orang-orang Palestin. Saya selalu sebutkan nyawa anak-anak saya tidak lebih berharga daripada nyawa anak-anak lain di bumi Palestin. Jadi kisah ini bukan kisah kami semata-mata, tetapi kisah yang sepatutnya menjentik semua yang mendengar, dan semua kena tahu bahawa rakyat Palestin sedang memerlukan kita pada saat-saat ini. Kalau kita tengok dengan jumlah peratusan kehancuran yang berlaku di Palestin, sehingga di Gaza, sehingga
keadaan itu menghalau mereka pergi ke selatan dan sebagainya, dengan kem-kem pelarian yang bukanlah kita katakan situasi ataupun keadaan yang selamat untuk didiami dan sebagainya, kekurangan bekalan makanan, air dan sebagainya. Semua situasi yang kita tengok ni agak-agaknya lah pada pandangan peribadi Tuan Hadi sendiri, benda ni bilakah akan adanya berkesudahan? Sebab kita sangkakan dengan genjatan senjata 7 hari yang berlaku beberapa minggu lepas itu, mungkin inilah kita boleh menarik nafas lega. Bahkan kita tengok orang-orang Gaza sendiri dah mula pergi bersantai di tepi pantai dan sebagainya. Walaupun genjatan senjata yang hanya beberapa hari saja, tapi mereka macam seolah-olah tak ada apa-apa. Kanak-kanak di Gaza tu boleh bermain dan sebagainya, bila hujan turun mereka main hujan dan sebagainya. Sedangkan mereka ni sedang berperang. Tapi mereka macam kita katakan dunia kita dengan mereka tak samalah. Jadi bilakah akan berakhirnya pada pandangan ni? Dia dalam peperangan ni ada dua pihak. Satu pihak orang Palestin, satu pihak Israel. Pihak Palestin dia tidak akan mengalah. Dia mustahil akan mengangkat bendera putih. Hatta untuk berlaku sekali lagi gencatan senjata yang berlaku sebagaimana yang berlaku sebelum ni, 7 hari dilepaskan tawanan bertukar dengan tawanan-tawanan Israel, tidak akan berlaku semula. Sebab Hamas telah mengeluarkan kenyataan yang sangat jelas, kalau nak berlaku perbincangan untuk dilepaskan tawanan-tawanan yang berbaki, kena dihentikan perang secara keseluruhan. Di peringkat yang satu lagi ini ialah pihak yang lebih bermasalah dan lebih berkonflik, sebab mereka berdepan dengan isu-isu yang sangat banyak. Antaranya mereka berdepan dengan masalah ekonomi. Setiap hari peperangan kerugian $250 juta untuk negara haram Israel, selain daripada peralatan-peralatan peperangan yang mereka gunakan, yang setiap hari kita tengok, setiap 2-3 hari akan dikeluarkan video oleh para mujahidin dapat musnahkan puluhan kereta-kereta kebal. Contohnya kereta kebal Merkava mereka ni dinamakan sebagai God's Chariot, sebab hebat sangat ni, singgah sana Tuhan, tidak boleh dimusnahkan. Rupanya yang nilai dia 3.5 juta satu kereta kebal ni dimusnahkan dengan senjata-senjata RPG buatan dalam Gaza, Yasin 105 yang nilai dia $300-400. Musnahkan kereta-kereta kebal. Jadi mereka kehilangan ekonomi, mereka kehilangan kekuatan ketenteraan, tentera-tentera mereka sudah rasa ditinggalkan oleh pimpinan mereka, membiarkan mereka terkorban. Mereka komplain, kami tak nampak mujahidin ada daripada mana, tapi mereka sentiasa nampak kami keluar daripada terowong, kena bom, kena tembak dan sebagainya. Mereka dapat tekanan yang kuat daripada tentera-tentera, daripada keluarga-keluarga tawanan-tawanan itu sendiri, yang mana dalam banyak insiden tentera ataupun tawanan yang ada di tangan mujahidin dibunuh oleh orang Israel sendiri dengan keadaan tidak sengaja. Dibom kawasan-kawasan perumahan contohnya. Mujahidin keluarkan video ni. Sebelum ni hidup bercakap elok ni, kau bom, mati syahid, berkecai muka. Yang baru-baru ni 2-3 hari lepas, 3 orang tawanan Israel diserang oleh Zionis Israel. Dia orang keluar daripada rumah bawa bendera putih, ditembak oleh tentera-tentera Zionis Israel sendiri. Dan maklumat itu dikongsikan oleh mujahidin, menunjukkan bagaimana Zionis ini memang tidak ada undang-undang. Orang angkat bendera putih pun ditembak, dan ditembak tu rupanya dia ingat orang Palestin, orang dia sendiri ditembak. Yang tawanan tawanan yang cuba lari daripada rumah tersebut. Jadi sebenarnya orang Israel ni mereka berdepan dengan keadaan yang sangat-sangat buruk. PM Benjamin Netanyahu yang ada tuduhan salah guna kuasa, yang ada tuduhan rasuah, yang nak selamatkan diri dia dengan menyerang Gaza, hari ini disebutkan peratus yang sokong dia di Israel hanya 4%, paling buruk dalam sejarah hidup dia. Jadi sebenarnya perang ini dengan keadaan ini akan berakhir dalam tempoh yang insya-Allah tidak lama lagi, khususnya dengan tekanan antarabangsa yang ada. Saya jangkakan mungkin 2-3 minggu insya-Allah akan berakhir. Soalan akhirlah bagi saya, Tuan. Pendapat Tuan ataupun saranan daripada Tuan, bagaimana kami khususnya di Malaysia ni, penduduk Malaysia, semangat untuk menderma tu tinggi, dan apa saja yang melintas saja di wall mengatakan menggunakan nama Palestin saja, tanpa usaha periksa mereka akan bagi sumbangan. Jadi pendapat Tuan, apa ketandian kita nak tahu bahawa itu adalah yang sahih, ataupun Tuan ada cadangan yang lain supaya kita tidak sewenang-wenangnya dan orang mengambil kesempatan menangguk di air keruh? Inilah ketika dan saatnya untuk mereka mencari keuntungan di atas kesengsaraan rakyat Palestin ni, Tuan. Saya rasa untuk kita tengok ke mana kita nak menyumbang ni tak terlalu susah sebenarnya.
Pertama sekali, kalau NGO tu tak pernah kita dengar namanya, tiba-tiba jadi NGO yang menyokong Palestin, tiba-tiba mengumpulkan untuk Palestin. Kenapa nak sumbang kepada dia? Sumbanglah kepada NGO lain. Berpuluh-puluh juga NGO yang ada ni yang membantu untuk Palestin, yang sudah lama membantu hatta sebelum daripada peperangan pun. Yang kedua, tengok dia punya media sosial. Adakah dia pernah sampai bantuannya di Gaza? Ada tak videonya? Ada tak gambar-gambarnya sumbangan itu sampai? Yang ketiga, tengok dia berdaftar ataupun tidak di Gaza. Sebab kita tengok tadi, checklist untuk di Gaza ni dia lebih ketat daripada Malaysia. Kalau berdaftar je, insya-Allah dia ada benda-benda yang perlu diikut untuk memastikan sumbangan itu sampailah kepada mereka yang berada di sana. Dan yang seterusnya mungkin kita boleh tengok juga latar belakang orang yang menjalankan NGO tersebut. Mungkin saya tengok contohnya dalam Aid for Palestine, saya duta muhibah untuk Aid for Palestine. Di dalamnya ada sekitar 150 buah NGO sebelum daripada ini. Yang Aid for Palestine 2.0 ni ada 100 buah NGO. Kebanyakannya adalah NGO lokal. Memang mereka tak buat untuk Palestin. Tetapi bila mana mereka berada di dalam gabungan Aid for Palestine, dia akan kumpulkan, dia akan salurkan melalui Cinta Gaza Malaysia juga. Majoritinya. Begitu juga yang ada di dalam My Aqsa Defenders. Ada sekitar 18 buah NGO. Tak semua fokus kepada Gaza. Tetapi baru-baru ni kita dapat contohnya daripada rakan gabungan kita, Global Ihsan. Kumpulkan untuk Palestin 1.1 juta, disalurkan melalui Cinta Gaza Malaysia. Jadi sebenarnya kalau dengan sedikit research saja, kita boleh tahu siapa yang menyalurkan bantuan, siapa yang tidak menyalurkan bantuan, siapa yang mengambil kesempatan. Sebab tu saya selalu sebut orang Malaysia ni dia kena jadi penderma yang bijak. Dan penderma yang bijak ni maksudnya dia tahu duit tu dibagi pada siapa, bagaimana ia digunakan, dan adakah sampai kepada orang yang layak di bumi Gaza. Ada orang dia ambil pendekatan yang lebih mudah. Saya selalu tengok di TikTok. Saya cukup geram bila mana orang buat live, yang disebut influencer ni, dia buat live, dia ajak orang Gaza masuk, yang dia pun tak tahu, wallahu alam, mungkin dia boleh confirmkan yang orang tu orang Gaza. Kemudian dia suruh bagi koin dan sebagainya. Saya rasa di waktu perang lah, mungkinlah kita boleh maafkan benda tu berlaku. Tetapi di luar daripada waktu peperangan, kita kena faham di Gaza pun ada orang yang memang kerja dia minta sedekah online. Sahabat-sahabat saya ceritakan, ada orang ni sampai boleh beli tanah dan boleh buat rumah di atasnya. Dengan sebab dia minta kepada orang-orang Malaysia macam kita ni, yang sangat senang untuk minta sumbangan. Dan saya pula bila orang Malaysia duduk di Gaza, ramai kawan-kawan saya di Malaysia dimaklumkan, kawan, awak punya kawan tu pengikut awak di Facebook, dia yang mesej saya kata nak minta sumbangan dan sebagainya. Memang ada orang ni kerja dia macam tu. Dan banyak kali Bang Bon, kita dapat maklumat macam tu, kita buat background check untuk tengok orang ni betul ke dia memerlukan. Selain daripada dia dah kaya dengan cara itu, ataupun dia pernah ditangkap dengan sebab dia buat elektronik, orang kata minta sedekah elektronik ni online. Ada yang penagih dadah contohnya dalam Gaza. Yang lagi bahaya ni kalau kita silap-silap tersponsor ataupun tersedekah kepada tali barut. Itu lebih-lebih lagi utama. Orang Palestin yang paling memerlukan, mereka tidak akan meminta walaupun mereka hampir-hampir mati kelaparan. Itu kita punya, orang kata keyakinan saya. Sebab kita buat kerja NGO ni dah 11 tahun di Gaza. Memang kita cari ceruk-ceruk orang yang tak pernah diterima bantuan. Orang tu lah kita tengok rumah dia yang paling teruk tapi tak pernah hulurkan tangan. Ini yang selalu sangat hulurkan tangan ni, jangan percaya sangatlah, mudahnya macam tu. Cuma pada waktu peperangan ni mungkinlah, tak apalah, buatlah apa yang perlu kalian buat, tetapi bukan itu keadaan yang terbaik untuk menyampaikan sumbangan selepas tamat peperangan nanti. Allahu Akbar. Kita sebenarnya banyak lagi soalan-soalan yang kita nak bertanya Tapi tuan sudah dekat sejam juga Okey, jadi insya-Allah lah. Baik, sebenarnya banyak lagi soalan-soalan yang kita akan tanyakan kepada Tuan Nandi sendiri. Tapi sedar tak sedar kita dah sejam kita dah sentuh pasal soalan-soalan juga daripada orang yang berjumpa dengan kita. Betul. Kita Bila lontarkan balik. Bila saya highlightkan orang kata SST bersama dengan tuan, ramai yang mengenali tuan daripada saya sendiri. Dan dia pun ada juga minta secara peribadilah untuk dia minta nak bagi sumbangan. Saya rasa dengan menyaksikan program kita, terjawablah segala permasalahan, dan rakyat Malaysia juga, pada saya lah yang menonton, rasa
puas hati dan juga permasalahan ini dah terjawab. Jelas semua, insya-Allah. Saya rasa tak ada sebab untuk kita tersilap langkah dan juga kita sama-sama berdoa. Itu yang selemah-lemahnya lah daripada kita nak mengangkat senjata nak pergi ke sana. Dan ada juga yang bertanya bagaimana macam kita terikat dengan undang-undang, bukan kata tak membantu dalam keadaan ASEAN sendiri ni pun Bukan tidak ada satu pun yang pergi Betul. menghantar tentera. Menghantar Sebab kita terikat dengan beberapa syarat. Jadi saya rasa tak perlu kita mengangkat senjata nak pergi ke sana untuk mencari syahid. Dengan bantuan dan apa lagi cadangan Tuan boleh berikan kepada kami supaya kita tidak menghantar, orang kata hantar baju, hantar kain, hantar selimut. Sana Tuan pun dah tahu dah keadaan cuaca di sana sekarang ni tengah winter, sekarang ni tengah menghadapi musim sejuk yang menyangat untuk rakyat Palestin hidup. Kalau macam kita banjir ni di Malaysia, kita hantar kain baju sampai orang sana pun kata cukuplah dengan baju yang ada, dan beras yang ada kan dia takut beras tu akan timpa pula kami AJK yang memberi bantuan, tak mati di gelanggang, mati di stor simpanan barang. Jadi kalau tuan rasa apa peringkat yang kita boleh hantar, duit, makanan, apa yang terbaik untuk kita salurkan sebelum Imam tutup kita punya program ni. Saya rasa bila kita bercakap tentang sumbangan tu, macam kita punya modus operandi yang kita galakkan sebelum daripada ni, sebolehnya kita beli barangan daripada dalam Gaza. Selain daripada kita pastikan ia sampai, kita juga akan membantu menggerakkan ekonomi di dalam Gaza itu sendiri. Kan, syarikat-syarikat yang ada pekerja-pekerjanya, kawan-kawan kita yang mengagihkan, kita bagi dia sedikit allowance dan sebagainya. Dan itu adalah satu bentuk daripada sumbangan kita sebenarnya. Dalam bentuk yang lain, banyak benda yang kita boleh buat. Kadang-kadang kita rasa contohnya doa kita tak nampaklah direct kita doa tu terus roketnya tak meletup contohnya. Ataupun mujahidin dapat tembak mati Zionis di sana. Tetapi kita kena yakin dengan doa-doa kita sampai. Selain daripada itu, benda-benda lain seperti boikot contohnya, saya rasa orang Malaysia ni dia ada satu masalah. Bila dia dapat satu pendirian ataupun pandangan untuk buat satu tindakan yang boleh membantu Palestin, dia akan, satu yang tak buat research tadi yang abang sebut, malah nak buat research. Satu ni yang terlebih buat research, dia overthinking pula, sampai dia kira pula berapa sen yang akan sampai kepada Zionis. Dia tengok pula yang ni franchise ke tak franchise. Kalau kita tengok negara-negara lain, contohnya Starbucks di Morocco, nak tutup lah sebab orang tak masuk. Di negara-negara Eropah, Zara, orang masuk dengan membawa mayat-mayat, replika mayat, masuk berarak di dalam Zara untuk menunjukkan bantahan terhadap iklan-iklan yang nampak anti Palestin yang dibuat oleh Zara contohnya. Kita ni dekat Malaysia bukan kata kita nak buat demonstrasi dekat depan fast food ataupun restoran-restoran, kedai-kedai yang ada dikaitkan dengan pihak sana. Kita nak boikot pun dah mula goyang dah. Ada rasa tak boleh hidup lah. Ada diskaun sikit je. Ada diskaun sikit je. Dan orang yang melawan pun pandai juga kan. Dia bayar pula influencer contohnya untuk sebutkan. Ustaz Amirul mungkin berapa syarikat dah datang untuk minta dia sebutkan, oh ni jangan boikot ni, jangan boikot ni. Oh ni betul ni, ini menyebabkan pekerja Melayu hilang pekerjaan dan sebagainya. Orang dekat negara-negara kafir, tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar, boikot tak payah fikir. Nampak burger yang sama dimakan oleh tentera Zionis Israel sebelum dia masuk serang dan bunuh anak-anak kita, tak lalu nak makan burger-burger tersebut. Kita ni ada iman ni, kita kena tanya balik kepada diri kita, boikot ni adalah soal kesan ataupun soal iman. Kalau soal iman, maka kita tinggalkanlah, tak perlu nak berfikir terlalu panjang. Dan insya-Allah mungkin sebagai pesanan terakhir Imam, Abang Bon, saya nak sebutkan pesanan yang ditinggalkan oleh Ketua Komander Am Brigade Izzuddin Al-Qassam sendiri, yang memimpin sekitar 50,000 orang mujahidin di bumi Gaza Al-Qassam pada hari ini, yang mana dia pernah cuba dibunuh sebanyak 8 kali oleh Zionis Israel, tidak berjaya. Dia sebutkan bila mana dilancarkan operasi Taufan Al-Aqsa pada 7 Oktober, bahawa operasi-operasi ini tidak akan berjaya tanpa ada sokongan penuh daripada umat Islam di seluruh dunia. Umat Islam memang nampak dah sokongan dia bergoyang-goyang macam yang kalian nampak. Tetapi di hujung ucapannya tersebut,
Dia sebutkan secara khusus beberapa buah negara yang diharapkan negara-negara inilah kalau orang lain goyang pun dia tidak akan goyang. Dia ini akan jadi tulang belakang kepada perjuangan orang-orang Palestin, kepada mujahidin, kepada punca Sabah dan sahabatnya, orang-orang Gaza yang berada di dalam bumi Gaza pada hari ini yang sedang mewakili kita semua. Tak banyak nama negara yang disebutkan, tapi salah sebuah nama negara yang disebutkan adalah nama Malaysia yang kita kasihi. Bayangkan ketua mujahidin yang duduk begitu jauh, tak pernah kenal kita, tak pernah nampak kita, tahu bahawa Malaysia ni kekuatan ekonomi taklah besar sangat, kekuatan politik kita taklah besar sangat, tetapi mereka tahu bahawa dalam jiwa-jiwa setiap daripada kalian ada kecintaan kepada bumi Palestin yang perlu mengakar dan perlu ditimbulkan supaya insya-Allah kita akan menjadi pembela mereka yang paling kuat, dan insya-Allah dengan itu bumi Palestin dapat dibebaskan dalam keadaan kita masih lagi bernyawa, insya-Allah. Amin, amin, insya-Allah. Baik, dengan ucapan akhir tadi tu, kita rasa cukuplah sebagai konklusi ataupun kesimpulan yang kita boleh faham harapan daripada mereka mujahidin, khususnya mujahidin daripada Al-Qassam sendiri, yang mana nama negara kita disebutkan. Jadi kita jangan lupakan mereka, jangan kita kata macam awal saya sebutkan tadi, isu Palestin ini hanya hangat-hangat tak ayam, seminggu 2 minggu kita ingat pada Palestin, ingat pada Gaza, lepas tu kita lupa. Mula-mula kita boikot semangat, lepas tu kita tak boikot dah. Kita kembali balik seperti asal dan sebagainya. Jadi semangat tersebut dengan doa dan sebagainya hendaklah kita teruskan sehinggalah Palestin itu sendiri, bumi Al-Aqsa itu sendiri mencapai kemenangan yang hakiki, insya-Allah. Dan saya ucapkan terima kasih kepada saudara Nadia Nuri atas perkongsian dan kesudian bersama-sama dengan kami di SST, dan insya-Allah anda panjang-panjangkan, jangan lupa like, share dan komen. InsyaAllah kita akan bawa lagi isu-isu berkaitan dengan kemanusiaan, konflik global dan sebagainya untuk tetapan anda semua. Terima kasih kepada anda yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.